dia punya matematik punya equation pun akan berubah, dan kesan dia dari segi power dia dan bandwidth dan sebagainya pun akan berubah. Okay. Nanti dalam in term of learning outcome, describe AM, maknanya nanti you akan convert daripada full carrier yang mana dipanggil double sideband full carrier, DSBF, double sideband full carrier, DSBFC. Okay, nanti kita akan dekat sini you akan dapat single sideband, double sideband suppressed carrier SC, yang kalau full carrier FC tu beza dia, dan vestigial sideband. Derive AM calculation, compare di antara double sideband full carrier dengan single sideband. Kenapa kita panggil single sideband? Sebabnya salah satu daripada sideband tu kita tak pakai, kita cuma pakai sebelah saja. Kemudian kita akan explain. Ya? Tak ada orang nak masuk. Tak. Okay. Siapa? Nur Ashikin. Nur Ashikin. Hello Nur Ashikin. Ya, saya. So Amin Nuruddin siapa kenal dengan Nur Atika Nasriah ni? Siapa kenal? Yang grup dia. Cuba panggil WhatsApp tengok. Apa cerita sebenarnya? Amin Nuruddin ni dengan siapa Siapa grup dengan Amin Nuruddin? Saya. Sekejap saya call dia. Siapa nama awak? Amirul. Amirul apa Amin Nuruddin. Amirul apa tadi? Amirul? Saya. Awak Amirul apa? Amirul Asrul. Kat mana nombor dia? Nombor apa? EA apa? Oh ni Amirul Asrul Arif. Okay. Okay, so kita tengok pada ni. Ini asalnya. Okay, AM konsep asal ialah yang ni. Siapa yang tak faham lagi yang ni? Just angkat tangan. Angkat tangan letak dalam ni. Siapa yang tak faham? Konsep yang ni. AM konsep ni. Ada lagi yang tak faham tak? Kita dah sentuh dah 2-3 kali dah benda ni. Kat sebelum ni kat chapter 1, part 1 dan chapter 2, part 1 pun kita dah sentuh. Okay. So kita daripada konsep ni kita nak fokus kepada equation ni equation output ni. Okay, equation ni ialah BAM dan kalau awak comparekan dengan equation yang seterusnya nanti dia akan mungkin nampak sedikit kelainan sebabkan dia dah expand kepada sehingga okay. Sekarang ni equation ni kita dah tengok dekat sebelum ni kan. Macam mana dia convert, dia dapat equation ni ialah dengan expandation of dia menggunakan equation trigonometry. Okay? Boleh ingat? Kalau soalan mengatakan derive, macam mana you dapat equation ni, you boleh derive tak sekarang? Dalam 2-3 baris saja you akan dapat equation ni. Kalau sama ada awak menggunakan equation yang atas ni as a basic, as a dia punya platform, dan awak akan dapat dengan menggunakan trigonometry. Awak boleh tengok balik equation buku chapter 2 part 1. Oh, chapter ni nota ni you tak ada kan? Ada ke tak ada? Hello? Tak ada. Tapi Zikri dengan Zaki patutnya dah ada. Saya dah ada. Cuma saya baru buka. Okay. Okay, awak boleh buka ni. Baik. Sebelum tu sekejap
Baik, awak nampak nota ni? Nampak kan? Nampak saya. Dan awak nak sekarang ni dekat komputer awak pun nota kan? Betul? Betul saya. Okey, berkenaan dengan equation ni dan berkenaan dengan equation full carrier and frequency domain, betul? Sekejap Baik, equation ni penting. Equation ni menentukan you punya lower sideband dengan upper sideband. So, kepada sesiapa yang masih lagi blur, awak tengok nota chapter 241 dan convert. Cuba tulis dengan tangan macam mana dapat conversion daripada sini. Okey? Sebabnya nanti kita akan pergi sampai single sideband tu, dia akan buktikan, dia akan tanya tentang pembuktian. Macam mana you dapat sideband ni. Alright? So, and then dia ulang balik pada asal dia punya amplitude. Okay, intensity ataupun amplitude spike tu. Spike ni ialah, yang ni ialah EC, yang tengah-tengah ni yang 2 kanan kiri tu ialah M/2 EC. M/2 EC atau EM/2. Kan, sebab since M sama dengan EM/EC, so MEC tu adalah sama dengan EM. So awak boleh tambah nota awak, ini adalah sama dengan EM/2. So EM/2 sama dengan MEC/2. Okay. So mana-mana pun dalam soalan nanti bila awak nak lukis spektrum ni, ini dipanggil frekuensi domain. Yang ni ialah voltage spektrum. Kenapa dia voltage spektrum? Sebab dia kat sini EC ni ialah voltage. Itu sebab sini VP kan, V peak. F lawan VP. Kan? Kalau sini power, PC dan PM ataupun PLSB, kalau sini you letak PLSB, yang tu ialah frekuensi domain power spektrum. Boleh faham? Aizah, boleh faham? Izzah Izzati, boleh faham? Si Natasha, ada ke Natasha dalam ni? Bukan Natasha, siapa nama? Natasha ke? Kan si ni. Ialah Nur Tasha Syahira. Kenapa sir? Okey sir. Faham? Uh-uh. Okey, apa beza voltage spektrum dengan power spektrum? Faham Faham Siapa? Amirul, okey. Amin Nuruddin dah masuk belum? Amirul Asrul Arif. Amirul. Ya, saya. Okey, awak okey. Dia tak masuk lagi. Dia tak masuk lagi. Okey, yang nota ni okey. Apa? Yang nota ni pasal berkenaan dengan nota ni okey. Okey, insyaAllah. Apa yang you faham? Apa yang you faham? Yang saya faham lah. Yang saya faham tu, Bila you tengok nota ni, apa yang you faham? yang saya faham tu FC tu betul, FC tu adalah FM tu, yang macam kita kira sebelum ni tu lah. So apa namanya? Apa namanya? Nama apa tu? Yang spike tu lah. Dah lah, dalam nota ni, okey, ceritakan pada saya apa yang you faham daripada nota ni.
Saya faham tu frekuensi domain lah. Frekuensi domain, okey. Lagi? Lepas tu uh, dia macam mana? Dia Yang ni apa spektrum? modulation dengan carrier punya kot. Saya tak apa-apa ni. Apa dia maklumat yang awak dapat daripada nota ni? Senang cerita, apa maklumat yang awak dapat daripada nota ni? Yang slide ni. Dapat tahu ada dalam apa? Dalam tu ada carrier, ada modulation, ada Ada modulation ni yang mana? modulation carrier yang Okey, yang apa dia? Yang kiri kanan ni orang panggil apa? kiri kanan tu. Ha. Lower sideband tu. Yang upper sideband tu. Ha. Bermakna FLSB dengan FUSB. Okay, so ini apa spektrum? Ha? Ini spektrum apa ni? Spektrum output lah apa? Okay, yang ni dipanggil voltage spektrum. Kenapa dia voltage spektrum? Sebab dia voltage melawan frekuensi. Okay, kalau power? Kalau power. Kalau power spektrum dia panggil akan jadi macam mana? Kalau power spectrum dia macam ni. Tadi awak kata ni voltage spektrum sebab voltage lawan frekuensi. Kalau power? Kalau power sekejap. Kalau power kan mudah je. So awak akan gantikan EC ni dengan? Isi tu dengan EM kedua. Kalau power spektrum, awak yang ni lah voltage spektrum. Sekarang awak nak tukar dia kepada power spektrum. So awak akan gantikan apa? Apa yang awak gantikan dalam drawing awak tu? Awak akan tukar yang EC ni kepada? Tukar isi tu kepada formula carrier tu ke bukan? Awak akan tukar EC ni kepada PC lah. Kalau dah PC. power. Okay. PC. Okay, yang ni yang bawah ni akan tukar kepada apa? M kedua PC kot. Ha? Awak akan tukar dia kepada PLSB lah. PLSB atau dan sama dengan PUSB tu. Ataupun PSB. P yang USB, PLSB dah. PC tu. Apa yang O? Faham. Okay, so Zikri Zaki okay? Zikri Zaki masih mencari nota saya. Masih mencari nota? Ya, awak dengar tak apa yang kelas kita ni? Dengar, cuma saya masih macam apa tu? Tak payahlah yang saya dah bagi tu, awak buka je yang tu. Yes, okey sir. Okey, nak cari nota, cari nanti bila dah habis kelas nanti untuk esok lusa nanti baru cari. Cari lepas kelas, prepare untuk, bukan cari sekarang. Okey, awak faham tak apa yang dimaksudkan voltage spectrum dengan power spectrum? Zikri Zakir. Dia kata dia apa dekat silang silang. Dekat graf tu lah saya. Saya pun tak dengar mana ni. Saya cuba faham tadi. Saya tak ingat mana ni. Apa yang awak faham dekat sini? Nota ni kalau awak tengok saja awak faham apa?
Sekejap. Ha? Dah tak boleh tunggu ni. Lama sangat dah. Kita ni nak habiskan satu chapter hari ni. Kalau awak tanya, saya tanya dan awak macam ni punya keadaan dia, memang kita takkan habis syllabus ni. Okay? Maknanya awak tak ada preparation langsung untuk item kelas. Tak ada bersedia langsung. Lepas tu awak komen kata awak tak faham. Dan saya sendiri pun tak tahu apa yang awak tak faham. Sebabnya awak diam. Okay? Bila saya tanya yang ni voltage spectrum ke power spectrum pun tak boleh nak jawab, macam mana cerita? Okay, so nanti next time saya akan tanya lagi dan sembailah apa-apanya. Alright, so kita akan tengok bila power relation, okay, bila power relation, awak punya spektrum akan bertukar kepada apa? Zakir Zikri. Yes sir. Yang ni apa spektrum ni? Ini frekuensi domain, tapi apa spektrum? Inilah voltage spektrum. Kalau awak tukar pada power spektrum, awak akan tukarkan nilai EC ni kepada PC dan nilai MEC per 2 ni kepada PLSB ataupun PSB. Sepatutnya PLSB lah. Sebab PSB tu PSB sama dengan M kuasa 2 per 2 per 2 LSB ke PC juga. Nota yang dekat chapter 1 tu awak akan ubah kepada situ. So yang ni ialah voltage spectrum. Kalau awak tukar pada power, dia akan jadi power spectrum. Okay, power relationship. Yang ni kita dah tengok ada awal-awal hari tu kan. So tadi tu voltage spectrum. Apa dia? Tadi tu voltage spectrum. Awak dengar suara saya delay ke atau dengar okey on time? Rasanya okey kan? Okey. Okey, ni power relationship total power tu ialah bersama dengan PC campur PUSB campur dengan PLSB. Bermakna sekarang kalau yang ni ialah total power yang ada dalam spektrum ni adalah PC sini campur dengan yang LSB campur dengan USB. Okey, so bila dikonvertkan kepada dalam transmission, dia akan kalikan dengan 100, yang mana efisiensi adalah sama dengan PSB sideband per dengan power total kali dengan 100%. Sideband, bila sideband ialah PSB campur LSB, PUSB campur LSB sama dengan PSB kan, PSB sama dengan PUSB campur PLSB. Okey, bersamaan dengan M kuasa 2 per 4 PC campur M kuasa 2 per 4 PC sama dengan M kuasa 2 per 2 PC. Okey, so bermakna sekarang awak boleh lukis dekat sini bila dia power spectrum, yang ni ialah PC, yang ni ialah PSB yang mana sama dengan M kuasa 2 per 2 PC. Okey, yang ni M kuasa 2 per 2 PC, so awak akan dapat nilai dalam watt. So awak akan dapat sini watt nilai dia, intensity ataupun amplitude dia adalah watt. Okay, boleh. And then transmission efficiency dia akan samalah, dia masukkan nilai PSB dan PT je ni kepada 100% dan dia, yang ni nak menunjukkan bahawa bila you dapat modulation index M kuasa 2 per 2 campur M kuasa 2, dengan nilai modulation index tu you boleh dapatkan dia punya transmission efficiency. In case you tak dapat modulation index, awak boleh mendapatkan peratus efficiency tu dengan menggunakan kaedah yang ni. Kalau melihat pada equation, semua equation ni, bermakna dia bermain dengan nilai modulation index. Bermakna modulation index tu mesti tahu dulu, baru you dapat ada punya transmission efficiency. Kalau you tak dapat modulation index tu, you kira agak susah nak cari juga, melainkan dengan menggunakan power. Okey, kalau awak tak dapat modulation index, awak ada power, maklumat berkenaan dengan power SB dan power PT, awak boleh dapat transmission efficiency. Bermakna sekarang kalau you ada dua-dua M dan PSB dan PT ni, semua maklumat ni you ada,
you boleh confirmkan dengan cara ni ataupun dengan cara ni. Boleh confirm. You sepatutnya dapat dua jawapan yang sama. Right? M2 tu ke? M02 tu ke? 2 tambah Kenapa? M02. Apa dia? M02 bagi dengan 2 tambah M02 tu. Yang bawah ni? Yang tu kan saya masukkan tadi. Masukkan apa? Yang PSP over PT tu. Dia kalau sekarang ni kalau you ada maklumat berkenaan you ada maklumat berkenaan dengan M, you dapat M punya maklumat, you ada maklumat PSB, you ada maklumat PT. Sekarang bila soalan suruh cari transmission efficiency, you boleh guna dua-dua cara. Tetapi bila awak guna salah satu cara, untuk confirmkan jawapan awak tu betul atau tak, awak boleh gunakan satu lagi cara ni. Faham? Okey, faham. Boleh. Okay, so bila M sama dengan 1, bermakna modulation tu ialah 100%. Sebab bila M sama dengan 0.5 dia 50%, bila M tu sama dengan 0.2 dia punya modulation ialah 20%. Kan? So the average power PSB sama dengan the average power PSB sama dengan 50% PC ataupun PC per 2. So mana PSB ni dia punya power yang meliputi dia, yang dia bawa, yang ada pada dia hanya 50% daripada PC sahaja. Separuh. Okay, transmission efficiency becomes, you dapat dari segi transmission efficiency-nya ialah 33.33% sahaja dia punya power pada PSB ni. Maksudnya, so kalau dia convertkan kepada graf, 33.3% tu lebih kurang banyak macam ni, dia warna biru ni untuk sideband. Yang selebihnya bermakna 67.67% lagi tu ialah pada carrier. Okay, ni ialah pecahan power dalam ni. Power dalam spike ni, dalam spektrum ni banyak kepada PC berbanding dengan PSB ni, LSB dan USB. Okey, tu nak menunjukkan berapa besarnya power dalam signal tersebut. Okey. Kemudian AM power efficiency problem. So apa masalahnya bila kita dapat information ni, apa masalahnya berkenaan dengan information ni? Masalah dia lah information are contained in the sideband. Information yang suara kita ni yang dihantar tu, dia dekat LSB dengan USB ni saja. Dekat carrier ni dia tak ada. Jadinya but the sideband occupy about 33% of total power and they are redundant. Dia bertindih kan. Most of the power is wasted in the carrier signal. Bermakna sekarang information dalam sideband, so carrier tu is just a carrier. Dia bawa benda tu. So information tak ada pun dalam carrier. Jadi dia rasa dia waste. Dia rasa membazir power, membazir power. So apa solution dia ialah suppress carrier AM system. Dia suppresskan carrier tu daripada dia membazir power. Apa efek bila dia membazir power? Prakash? Yes, doktor. Bila power dia, apa efek bila you information bila membazir dari segi power, apa efek dia? Efisiensi dia kurang ke, sir? Yalah, efisiensi dia kurang. Apa parameter ataupun elemen yang terkait dengan dia yang menyebabkan dia pun akan membazir? Apabila you nak hantar signal tersebut, you menggunakan apa? Frekuensi, sir. Yelah, you guna frekuensi and then you guna apa lagi? Apa yang perlu untuk hantar frekuensi tu? Bandwidth. Bandwidth, sir. Okay. So bila you guna bandwidth, secara automatik ataupun secara langsungnya, bandwidth tu pun akan membazir. Okay, sir.
Okay, so efek kepada bandwidth apabila awak membazir kat carrier. So jadinya sebabnya bila bayangkan bila you nak hantar the whole signal tu yang mengandungi frekuensi carrier dan LSB dan USB ni, tetapi informationnya hanya pada dua ni saja, dan information yang ada pada dua-dua ni benda yang sama. Information yang dekat LSB dan information pada dalam USB adalah information yang sama. Dalam carrier tak ada information. So dia kata apabila kalau you hantar menggunakan ni, bandwidth awak akan effect juga. Okay, bandwidth tu perlu untuk hantar dengan power yang sekian-sekian ni, bandwidth awak pun akan jadi besar lah. So daripada membazir dekat situ, bandwidth membazir, power membazir, why not you suppress this carrier? Okay, suppress. Suppress bermakna bukan buang, dia suppress. Suppress maknanya dia tindih umpama tidak berfungsi sangat. Dia tidak berfungsi. Bukan dia buang, dia tak buang, dia suppress. Okay, so if it is possible to improve the efficiency and reduce the bandwidth, nampak? Of a AM signal by removing the carrier and or one of its sideband. Kan? Kenapa dia kata one dan buang salah satu atau salah satu daripada dunia sideband? Sebab benda dah bertindih, benda yang sama dan dia redundant. Recall from previous section that the carrier has at least 2/3 of the power in the AM signal but none of the information. So dekat carrier ni bermaksud dia kata 2/3 daripada power dalam AM signal ni ada pada carrier, yang mana tak ada information pun dalam carrier tu. So tak guna hantar. So jadinya variation of AM ni dia kata untuk salah satu untuk mengatasi problem tersebut ialah, dia kata salah satu ialah menggunakan teknik yang ni, double sideband. Yang ni ialah kita sedang belajar sekarang. Dan nombor 2 ni ialah dia punya solution. Double sideband suppress carrier contain only USB dan LSB. A circuit that produce the DSB-SC is balance modulator. Ini ialah circuit yang untuk menghasilkan DSB-SC ni. Dan salah satu lagi cara ialah single sideband. Bermakna dia suppress carrier kemudian dia buang salah satu. In this modulation, only half of the signal of the DSB-SC is used, contain either LSB or USB. Either salah satulah, produce efficient system in term of power consumption and bandwidth. Nampak? Bermakna sekarang bila power consumption ni dia relate kepada bandwidth. Kalau power consumption awak tinggi, bandwidth awak pun akan tinggi. Okay? Dan cara lain lah vestigial sideband. This is modification of the SSB to ease the generation and reception of the signal. Sebab apa dia kata ease the generation? Sebab bila you buat teknik single sideband, dia ada masalah dekat recovery. Jika berlaku apa-apa signal tu hilang ke apa ke, dia tak boleh nak recover. So dia tukar pada vestigial sideband, pada ease the generation and reception of the signal. Itu maksud dia. Okay, boleh? Afiqah, adakah Afiqah dalam ni? Basanta, okay, you dengar tak? Hello Basanta? Sir. Maksudnya yang saya kata suppress tu vestigial ni lah kan? Apa dia? Yang saya kata suppress tu maksudnya yang vestigial sideband ni kan ke lain? Suppress ni lah yang dia ada ni teknik, ni satu teknik, dua teknik, tiga teknik. Dia antara teknik-teknik dia lah. Okay, bila dia kata suppress carrier, ni dia teknik dia lah, dia suppress the carrier. Awak punya pemahaman awak macam mana? Tak faham. Okay, sorry sir. Dah, apa yang awak tak faham ni? Okey ke tak okey? Saya baca balik lah. Sebab saya nampak ada tu is the generation. Saya ingat kan untuk ni lah, untuk mudahkan apa semua tu. Saya ingat kan dia suppress. Tu je lah saya faham lain. Yang mana? VCJ ni? Ya. Saya ingat saya faham lain.
Dekat BCG ni dia tak suppress carrier. Dia cuma nantilah kita tengok dekat nanti, dia cuma suppress sedikit dekat LSB ataupun USB, salah satu. Okey, nanti kita tengok dia punya teknik dia. Okey, ni dia punya dari segi, okey, saya nak tanya awak, ni spektrum apa? Apa spektrum ni? Amirul, apa spektrum ni? Fatihah? Oh, Fatihah. Yes, sir. Ni apa spektrum? Power. Power spectrum. Kenapa dia power spectrum? Sebab dia P USB, P LSB. Sebab everything pun unit dia power, ada nilai-nilai power, okay? Okay, so awak nampak dari segi DSB FC ni full carrier, yang ni ialah dia punya spektrum. Bermakna you ada LS. Kalau selama hari ni you tengok dia spike saja, sebenarnya memang dia spike, tapi di dalam spike tu dia ada bandwidth. Ni umpama dia terjemahkan dalam bentuk bandwidth lah, umpama bandwidth. Okay, kemudian kalau single sideband full carrier, single sideband full carrier, dia ada carrier dan dia ada salah satu lah sebenarnya ni, tapi dia tunjukkan ni yang satu, maknanya single sideband, dia ambil salah satu. Alamak. Okay, dia ambil salah satu. Kemudian single sideband suppress carrier, bila dia suppress carrier, dia buang carrier ni. Dia sebenarnya bukan buang, dia suppress. Tapi dia umpama bila dia suppress, PC tu akan kosong, so dia menganggap macam dia buang lah. Tapi actually dia not buang, dia suppress. So PC akan jadi kosong dan salah satu sama ada USB ataupun LSB ni akan jadi macam ni. Dan bila vestigial ni dia akan buat macam ni. Okay. Dalam kes vestigial yang Zikri ke Zakir tanya tadi, dia akan jadi macam ni. Dia ada PC tu ada, and then salah satu USB tu ada penuh, tetapi salah satu sideband dia tu akan jadi orang kata 1/4 ataupun mungkin 2/3. Dia akan suppresskan dekat sini. Hanya semata-mata nak, sebab dekat SSB SC ni dia punya performance pun tak berapa cantik lah, tak berapa elok. So dia kata untuk lebih, sebab dua-dua ni pun bila suppress, bila dia buat SSB FC dengan SSB SC ni pun dari segi performance dia kurang. Jadinya the best dia buat macam ni. Dia ambil vestigial sideband. Ni adalah salah satu teknik juga. Okay, so bergantung pada sistem yang digunakan dan bergantung pada maker ataupun produk tu siapa yang buat dan dia menggunakan teknik apa. Alright, mungkin awak boleh check produk using SSB FC ataupun SSB SC kan. Awak boleh type dekat internet menggunakan teknik products that use SSB FC teknik ataupun product that use SSB SC. Awak type je macam tu mungkin keluar kot. Okay. Kemudian bila suppress carrier, kita akan tengok pada suppress carrier dulu. Suppress carrier. Present or modulation has no effect on the carrier. Present. Removing the carrier to create DSB-SC, removing the carrier to create AM signal, should result in power gain for the information carrying, assuming that the power removed from the carrier could be put into a sideband. Assuming, dia kata removing the carrier to create DSB-SC, AM signal should result in a power gain for the information carrying. Okay, bila dia suppress carrier ni, maksud dia ialah apabila dia suppress carrier, dia punya power tu, power yang dalam suppress dalam PC tu should result in power gain, akan menambahkan power lah dalam information carrying, assuming that the power removed from there could be put into, dan dengan menganggap bahawa dia akan pindahkan power daripada carrier tu kepada sideband tu.
Tapi dia tak berlaku macam tu. Note also that the upper and lower sideband are mirror image of the other containing exactly the same information. Okay, so yang maklumat yang ni assuming that the power akan pergi ke sideband tu sebenarnya tak. Dia cuma reduce, dia punya power tetap sama 33.3%. Dia cuma reduce bandwidth. Apabila dia suppresskan carrier ni, dia akan reduce the bandwidth. Itu saja dia punya effect. Okay. Okay, so dia akan jadi macam DSB suppress carrier, so generated by circuit called balance modulator. Balance modulator ni yang circuit yang menggunakan teknik DSB SC, where it produce some frequency USB dan different. Some ni makna FC campur FM dan different ataupun LSB ni di mana FC tolak FM. So you dapat FLSB. Frequency but cancel or balance out the carrier. Okay. So dekat sini no carrier, so you akan dapat USB. Dalam kes ni, okay, apabila dia dah tolak carrier, produce some FUSB ni dia akan dapat FM lah USB, dan different dia LSB you akan dapat FM yang kurang. Macam mana dia no carrier but cancel balance out the carrier, so dia dapat LSB, dia dapat USB. The total beam transmit is now reduced to 320 watt. Okay, DSB SC have in reducing power but bandwidth still the same as DSB FC. Oh, okay. Tadi maklumat yang saya bagi tahu dia punya bandwidth akan berkurang, rupanya dia tak. Bermakna sekarang DSB FC ni, DSB SC ni dia cuma mengurangkan power tetapi dia punya bandwidth still sama. Still the same as DSB FC. Okay. So apa yang saya cakap tadi tu dah silap lah. Bukan dia tidak mengurangkan bandwidth, dia cuma mengurangkan power. Alright. So DSB is not widely used because the signal is difficult to demodulate at the receiver. Ini dia punya kekurangan ni lah. Double sideband ni sama ada suppressed carrier ataupun full carrier is not widely used because the signal is difficult to demodulate ataupun recover at the receiver. Ini dia punya kekurangan dia. Kekurangan DSB. Okay. Kemudian apabila you suppressing the carrier dalam bentuk envelope-nya, ialah dia akan jadi yang macam ini. Yang belah kiri ni ialah full carrier AM signal dan yang di belah kanan ni ialah DSB AM signal. Bermakna kalau awak perasan betul-betul ialah dia punya perubahan fasa. The carrier punya perubahan fasa. Apabila dia follow the information signal, okay, and then apabila dia nak berubah daripada positif ke negatif, dia akan berubah fasa. Dia akan berubah fasa sebanyak 180 lah fasa dia, perubahan fasa dia. Note that the phase transition. Okay, ni paling ketara sekali. And then dari segi dalam frekuensi domainnya, you akan dapat spike yang macam ni untuk full carrier, tetapi bila suppress carrier, you akan dapat spike macam ni. Alright. Kemudian dari segi equation dia ialah you ambil daripada ni silap ni ni sebenarnya yang ni adalah full carrier DSB FC. Okay, ini daripada equation yang atas dan yang mula-mula tadi. Sebab ini ialah bukan suppress carrier, ini ialah full carrier. So bila dia remove the carrier signal, the equation become IMEC per 2, mana dia yang carrier ni dia buang. So yang tinggal hanya single sideband, lower sideband dan upper sideband. Okay, bila tengok daripada macam ni, you punya double sideband suppress carrier ni, equation ni, bermakna sekarang awak punya frekuensi spike awak tadi, yang ni FLSB dengan FUSB ni masih mengambil kira carrier punya frekuensi
Sebab kalau tak awak tak dapatlah FLSB dan FUSB. Bermakna sekarang FLSB ialah FC tolak FM dan FUSB sama dengan FC campur FM. So dia relate pada equation yang ni. Okay, WC tolak WM, WC campur WM. Okay, Zakir Zikri boleh? Hello? Boleh saya. Slow. Okay. Okay, so bermakna sekarang dia punya EC sin omega CT ni dah tak ada Dia dah tak ada sebab bila dah suppress dia tak ada. So dia tinggal yang ni saja. Okay. Dari segi power pula ialah dia cuma ada, kalau full carrier dia ada PC, tapi dalam case suppress carrier dia hanya ada dua sideband ni saja, LSB dan USB ni. Yang mana LSB tu ialah V kuasa 2 per R untuk LSB. Ini dalam RMS. Okay, nilai RMS. Bermakna bila RMS awak akan ambil V peak per square 2. Kan nilai dia. Okay. So yang ni ialah yang dikonvertkan kepada EM per 2 set 2. Sebab apa? Kuasa 2. Set 2 kuasa 2. Kan? Kemudian yang ni pun sama, dia convert dan dia akan dapat EM kuasa 2 per 4R. Okay, ini ialah bila power dekat DSB-SC ialah EM kuasa 2 per 4R. Katakanlah R sama dengan 1, so you akan dapat PT sama dengan EM kuasa 2 per 4 dan yang ini PT adalah sama dengan PSB. Yang mana PSB ni adalah sama dengan PLSB campur PUSB. Okey, boleh Boleh, Zakir, Zikri mana? Zakir mana? Awak yang... Hello? Saya Zikri lah. Zikri mana? Saya Zikri. Zakir mana? Ada tak? Ada saya, cuma saya tutup sebab dia was dia noise. Dia humming. Ya. Saya tutup lah. Okay, so single sideband tadi. So sampai kat sini habis cerita pasal DSB-SC. Bermakna sekarang dekat chapter ni awak kena compare dengan chapter 1 punya sebab chapter 1 chapter 2 part 1 tu lebih kepada DSB-FC Okey, dalam ni lebih merujuk pada DSB-SC dan juga single sideband dan lain-lain. One sideband is all that necessary to convey information in signal. A single sideband suppressed carrier signal is generated by suppressing the carrier and one sideband. Bermakna sekarang, since information tu hanya berada dalam sideband, okay, sideband sama ada kiri dan kanan, sama ada lower atau apa, dan dua-dua pun benda information tu mengandungi information yang sama, so dia hanya ambil satu saja. Dia mengambil satu saja sideband dan dia akan suppress the carrier. So dia panggil single sideband modulation. So benefit dia ialah spectrum space conserve and allow more signal to be transmitted in the same frequency range. Okay. So katakanlah bila sebut frequency range ni ialah bandwidth lah. Bandwidth macam highway, you ada bandwidth awak tu umpama macam highway. Dan apabila kalau sebelum ni cuma boleh 3 signal, mungkin bila dah convert kepada single sideband ni dia boleh 10 ke 20 ke signal yang dibenarkan untuk dihantar pada satu masa. Okay, all power is channel into a single sideband. All power channel into the single sideband, dia akan pergi ke single sideband. So this produce a stronger signal that will carry farther, akan pergi jauh and will be more reliable receive at a greater distance. Occupy bandwidth space is narrower and noise in the signal is reduced. Okay, occupy bandwidth space is narrower and noise in the signal is reduced. This is less selective fading over long distance. Less selective fading. Dia macam, bila sebut fading ni macam orang kata fade. Macam fading ni bahasa Melayu apa panggil?
Fading. Dia fading ni macam apa dia? Pudar saya. Kenapa dia pudar kan? Selective fading yelah dia macam weaker. Signal tu makin melemah over the long distance. Kenapa dia makin melemah? Sebab kebanyakan signal kita dalam kita punya chapter 1 part 1 kita akan kita nampak signal tu melantun, bias, diffraction, scattering dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan selective fading ni over the long distance. So maknanya dia kurang berlaku. Okay, kalau ingat balik yang diffraction, scattering, itu apa lagi, ada 4 perkara tu yang dia langgar bangunan, dinding dan sebagainya yang akan menyebabkan dia akan jadi lemah sehingga dia lemah. Okay, and then disadvantage dia ialah single and double sideband are not widely used because the signal are difficult to recover at the receiver. A low power pilot carrier, maknanya carrier tu pilot carrier ni carrier awal, carrier asal is sometimes transmitted along with the sideband in order to more easily recover the signal at the receiver. So bila carrier tu dah suppress, dia and then dekat demodulation dekat receiver dia nak recover balik kepada original signal, dia perlukan carrier ni. Dia perlukan carrier. That's why dalam LITA yang awak tengok dekat chapter 1 part 1 ada di-inject semula carrier dalam tu. Okay, LITA dekat chapter 1 part 1. Itu sebabnya ini dia antara disadvantage bila carrier tersebut disuppress. Okay, dari segi equation untuk SSB equation ialah yang ni sebenarnya FC daripada equation DSB FC, bila you remove carrier one of the sideband, the equation become dia hanya sebelah ni je lah, sama ada yang ni ataupun yang ni, sama ada lower sideband ataupun upper sideband. So equation yang tinggal hanya ni. So bila equation yang tinggal, yang ni nak menunjukkan bahawa apa yang you faham daripada sini? Fatihah. Oh Fatihah. Yes, sir. Apa yang you faham daripada nota ni? Dia punya frekuensi tu beza. So mana satu apa? Yang ni apa? Lower sideband. Lower sideband dah. Apa yang you faham dekat sini daripada gambar ni? You kata tadi apa? Frekuensi dia apa? Beza. So apa yang beza macam mana? Dia punya amplitude ke? Bukan, amplitude sama je. Yang atas ni sama je amplitude dia. Apa yang faham? Zikri Zakir, apa yang you faham daripada ni, gambar ni? Frekuensi tinggi rendah saya. Frekuensi dah rendah. Mana tinggi, mana rendah? Yang atas rendah, yang bawah tinggi. Ya, yang atas rendah, bawah tinggi. Walaupun beza dia dalam kilohertz berapa ratus gitu, tapi perbezaan dia ketara. Bukanlah ketara sangat, dia tak ketara sebab dalam kilohertz. Kalau lain lah kalau megahertz dengan apa tu. Okay, so yang atas rendah, yang bawah tinggi. So no wonder yang atas ni ialah LSB dan yang bawah ni ialah USB. Okay, dan bila dikonvertkan kepada ni apa? Frekuensi domain. Apa selalu ni sini? Ni apa ni? Spektrum apa? Fatihah? Siapa yang jawab suara jauh tu? Hello? Fatihah? Yes, sir. Apa dia ni? Frekuensi. Apa spektrum? Power.
Macam mana awak kata power? Awak agak je. Voltage. Kenapa awak kata power? Hello? Fatihah? Yeah. Kenapa awak kata power? Tahu sir. Apa yang ada dekat, apa yang awak nampak kat sini? Fatihah? Yes sir. Awak nampak apa? Dia punya ni, apa ni? Yang ni apa ni? Yang spike merah-merah ni apa dia? Okey, yang spike merah-merah ni apa? Frekuensi kan? Frekuensi yang mempunyai amplitude. Amplitude dia diterjemahkan dalam apa? Voltage. Ni nampak ni amplitude kurungan voltage. Awak tak tengok ni Awak nampak benda ni blur je Kosong je Ni tak ada maksud So ini voltage. Sekarang ni amplitude awak ni dalam nilai voltage. So kita panggil apa? Voltage spektrum. Ini diterjemah frekuensi domain dalam voltage spektrum. Faham? Faham sir. Okay, so bila you compare yang belah kiri dengan belah kanan ni apa dia Fatihah? Ni waveform dengan spektrum. Waveform ni dalam bentuk apa? Oh Fatihah. Ya saya sir. Apa dia ni? Waveform dalam time domain. Okay. Yang ni spektrum. Spektrum frekuensi domain. Okay, so masing-masing punya bentuk. Okay, carrier macam mana, audio signal macam mana, ataupun modulating signal dia macam mana, EM dia macam mana, SSB dia macam mana. Mana sekarang kenapa carrier dan SSB awak nampak macam lebih kurang sama, betul? Tetapi sebenarnya apabila SSB dia tak ada carrier, so spike awak ni ialah spektrum frekuensi domain awak ni ialah pada sideband. Alright, walaupun awak tengok dari segi time domain ni lebih kurang sama, tapi dari segi frekuensi domain ni adalah signal yang berlainan. Okay. Dan bila di-convert kepada power, so sekarang ni total power untuk SSB ni dia tinggal satu je lah, LSB atau USB. Dan nilai dia adalah sangat EM kuasa 2 per 8R berdasarkan kepada awak convertkan nilai cuba awak convertkan yang tadi yang ni, yang daripada V kuasa 2 per R ni dikonvertkan kepada sini EM per 2 sek 2 kuasa 2 per R. Kenapa dia dapat EM per 2 sek kuasa 2 ni? Prakash, Pavitran. Hello Pavitran. Mana Pavitran? Hilang dah. Hello, awak dengar lagi saya ke? Dengar saya tanya apa ni? Kuasa 2? Apa square root? Ni, yang ni. Okey, macam mana dia dapat EM per 2 kuasa 2? Okey, EM per 2 kuasa 2 ni ada dalam nota dekat chapter 241. Kenapa dia dapat macam ni? Afiq Zahin.
Afiq Zahin ada tak? Ya, Doktor. Macam mana you dapat, you dah nak buktikan yang ni, EM per 2 kuasa 2 ni? Yang mana dia adalah V kuasa 2 LSB RMS ni? Hello? No. Yep. Sebab ada VRMS kot, tu jadi 2 Okey, mula-mula awak tengok pada EM per 2. EM per 2 ni adalah sama dengan apa? Adalah VLSB. VLSB. Bila di RMS kan dia baru dia letak set kuasa 2 ni. So bermakna sekarang EM yang ni, EM highlight. EM per 2 alah. EM per 2 alah, macam mana pula? Tak apalah. Okey, EM per 2 ni mewakili VLSB. Apabila dia nak convertkan kepada RMS tu, dia akan ambil set 2 ni. Sebab tu you dapat EM per 2, set 2, dan since dia kuasa 2, so dia akan masukkan semua sekali kuasa 2. So bila you kembangkan sini, you akan dapat EM kuasa 2, sini 4 kuasa 2, 2 kuasa 2 dapat 4, kalikan dengan 2, so dapat 8R. Okay? So yang ni pun sama, dalam kes ni. Yang ni pun sama, PLSB, that's why dia dapat EM per 2 kuasa 2. Okay, per 4, so dia dapat EM kuasa 2 per 8R. Boleh? Zakir Zikri dapat? Boleh, saya boleh. Okay, signal power consideration in SSB, the transmitter output is expressed in term of peak envelope power, PEP. Okay, dia panggil peak envelope power. Dia punya transmitted output. So the maximum power produced on voice amplitude peak. So the maximum power produced on voice amplitude peak. Okay, ni yang cerita dekat chapter 241 ke, ada yang gambar rajah modulation punya warna biru tu. Kan dia ada cerita bahawa the maximum power, dan dia cakap sekali lagi ni, the maximum power produced on voice amplitude peak. So carrier power is useless as a measure of the power in the DSBSC or SSBSC signal. Why? Because the carrier power is theoretically zero. Instead, the peak envelope power is used. So bermakna dekat beza dia dengan full carrier, dia ada total power yang dipanggil power total lah. Okay, dalam kes SSB dia panggil PEP. So PEP ni, when the power of the SBFC is measured, a steady measurement is obtained regardless of the modulation. The power average over a second or less is constant. Okay, ni antara sebab kenapa why we use PEP and SBSC dan DSBSC. The steady measurement is obtained regardless of the modulation. Bermakna sekarang dari segi data yang the power average over a second or less is constant. Apa maksud the power average over a second or less is constant? When the power of the SBFC is measured, a steady measurement is obtained regardless of the modulation. So dia dapat hasil steady measurement ni, maknanya dia dapat data yang diperolehi, dia dapat stable data ataupun
kita panggil constant modulation ataupun kita nak cakap macam mana steady measurement is often regardless of the modulation dengan apa dalam bentuk modulation kan bila banyak signal dihantar dan diukur, di measure, you dapat banyak bentuk modulation dan bentuk modulation yang terhasil tu bila diukur dia adalah dalam bentuk yang lebih kurang sama. Okey, dia punya power untuk setiap signal tu lebih kurang sama. Okey, power average over a second or less is constant. Tu maksudkannya. Ini dia compare apabila banyak signal yang dihantarkan pada satu masa dan bila diukur dan dia akan keluarlah modulation tu yang bermacam-macam peak keluar dalam bentuk envelope. Dan envelope tu bila diukurkan power dia, semua signal tu adalah constant, lebih kurang sama je dia punya nilai power dia. Okay, sama ada yang the average over a second or less is constant ni maknanya yang lebih-lebih tu ataupun yang kurang, yang signal yang banyak ataupun signal yang kurang dia lebih kurang sama saja dia punya power average. Okay, this is not the case for single sideband suppressed carrier. Dalam kes suppressed carrier dia lain, as no carrier present, the sideband only appear when modulation is present and if power is proportional to the audio at that instant. So bermakna sekarang dalam kes SSB ni dia bergantung sepenuhnya kepada audio tu punya power. Okay, its power is proportional to the audio at that instance. Okay, pada masa tersebut. Alright. As a result, the power of the transmitter is limited by the peak handling capability of the transmitter. Accordingly, a measurement known as the peak envelope power (PEP) is used. So the peak envelope power need to be measured by a power meter with a short time constant. So ini cara untuk macam mana nak ukur power envelope power tu PEP tu. Okay, type of measurement you ada average power, yang ni ialah CF radio frequency signal. CT band apa CW ni saya tak pasti. CW dia kita menganggap apabila yang ni kita nak, yang ni dalam kes power average ataupun bila full carrier atau radio frequency signal. Okay, yang ni ialah pulse power untuk dalam kes pulse radio frequency signal, dan yang ni ialah PEP, Gaussian pulse signal, kita panggil juga sebagai Gaussian pulse signal. So inilah peak envelope power, bentuk dia apabila menggunakan teknik SSB. Alright. Ini cerita sikit pasal peak envelope power lah. You ada modulated wave yang mana you ada power average. Power average ni ialah average power pada ni. Average power ni umpama macam RMS Dan PEP the peak envelope power yang dekat sini. Bermakna sekarang PEP awak tu ialah berdasarkan kepada modulating signal punya peak. Modulating signal punya peak, PEP. Okay. PT ialah instantaneous power, mana PT ni ialah instantaneous power, dan PE is the envelope power. PE is the envelope power. Alright, PEP is defined as the average power in the transmission line over one radio frequency cycle limited by modulation envelope, dan peak instantaneous power represent the excursion of the RF waveform beyond modulation envelope. Okay, so dekat sini kita nak tengok apa itu PEP sebenarnya. PEP tu ialah peak envelope power yang mana dia datang daripada modulating signal punya peak. Okay, modulating signal punya peak. Okay, yang mana P average adalah RMS. Dia kita boleh ambil sebagai nilai RMS punya power, voltage pada power pada voltage RMS. So kita ambil sebagai power average. Okay, ini ialah contoh bila modulated
modulated signal, dan nilai PEP tu berada dia bukan, nilai PEP tu bukan pada modulated signal punya peak, dia pada modulating signal punya peak. Okay, PEP tu. Alright, so kita nak bezakan yang ni di antara PEP dengan power. Orang kata total power. Okay. Dengan lain kesimpulan ialah peak envelope power ni, kalau kita menggunakan kaedah RMS formula, so kita akan dapat V peak per square kuasa 2 per RL sama dengan V kuasa 2 RMS per RL. So memanglah dalam equation sebelum ni mana RMS sama dengan V peak per kuasa 2, set 2 kan. So PEP peak envelope power in watts, VP peak signal voltage. Oh, okay. Kalau melihat kepada equation ni, PEP ni ialah VRMS kuasa 2 per RL. Okay. So mana dia patah balik kepada kita punya nota kat chapter 1, chapter 2, part 1 yang semua yang equation V peak sama dengan VRMS kali dengan set 2 dan sebagainya tu, dia relate pada sana balik semula. Okay, so ni ada example dia. Dan yang lain tu semua example je lah. Okay, ni sedikit ni vestigial sideband. Vestigial sideband transmission modify AM transmission in which one sideband the carrier and only a portion of the other sideband are transmitted. So mana sekarang you ada modulating signal, so bila dia dah modulated dia dapat macam ni. So bila dia dapat macam ni, dia still maintain the PC sama dengan V kuasa 2 per R, dan salah satu sideband dia sama dan salah satu sideband lagi dia kurang. Power dia kurang daripada satu lagi. Okay, the bandwidth is typically 25 greater than that as of SSB-SC. 25 greater daripada SSB, bukan daripada DSB-FC, tapi SSB-SC. Okay, 25% greater ni. This kind of signal is used in transmission, TV transmission. Okay, sebab dia lebih untuk proses dekat receiver tu lebih senang sebab easily regenerate and receive. Okay, so kita habis dekat sini. Sir. Example, ada Dia soalan? vestigial tu apa, senar recover ke sir yang masuk ni? Ya, yang tu yang masukkan senar recover. Maksudnya dekat awal-awal tadi kita dah bagi tahu kan, dia kata easy recover. Sebab dia 25% besar bandwidth. Bukan sebab tu. Sebab dia kata easy the generation and reception ni. Sebab bila dekat receiving, you perlukan carrier tu semula tau untuk you convert kepada asal. Proses untuk convert kepada original information, you perlu kalau you dah suppress dekat awal masa transmit, dekat receiver you kena inject semula carrier tu untuk diproses semula kepada untuk diproses kepada untuk diproses menjadikan kepada original signal. Faham tak? Untuk sebab tu dia kena tambah bandwidth tu. Untuk suppress tu, untuk eject lah, untuk gantikan suppress tu. Apa kena dengan bandwidth? Bandwidth tu masa transmit tu je. Dekat receiver dia tak ada kena dengan RAM ni. Ini okey. Yang masa awak tu ialah yang ni bandwidth is typically 25 greater than, ini masa transmit. Bukan dekat receive. Yang tadi yang saya cerita yang the easy regeneration tu dekat receive. Okay? Oh, okay. Ada perbezaan dia tau. Yang ni dekat transmit. Dan yang cerita yang tadi tu ialah pada receiver yang senang regeneration lah apa semua tu. Alright? So ada apa lagi soalan? Kita dalam kes ni kita tak banyak exercise. Saya nak
Saya nak awak search dalam internet. Masalahnya awak ni akan search ke tak search tak pasti, tapi bergantunglah pada awak. Awak search internet, type tajuk dia dekat tajuk atas ni menggunakan sideband ni kan, single sideband ke Voyager sideband ke apa ke, dan mungkin awak akan nampak a few latihan lah. Okay, kalau awak perasan sekejap stop presenting, present semula. Okey, siapa ada cuba search dalam internet berkaitan dengan ni, double sideband ke apa ke? Cuba kita check katakanlah kita ambil vestigial sideband modulation. Okay, ni ada satu nota PDF berkenaan dengan vestigial sideband ni. Quadrature modulation, vestigial sideband, VSB, anti-signal. Cursor SSB modulation, single sideband filter, single sideband signal, modulate to carrier, take real part. Okay, yang ni pun okey lah, single side. Yang ni kita boleh jadikan sebagai extra vestigial system, receiver, encoding and dialog, other way to encode decode VSB, especially if you're using SDR, yang ni dah masuk dalam itu dalam quadrature amplitude modulation. Yang ni quadrature amplitude modulation ni kita tengok dekat chapter 3 nanti QM AM modulation, many different way to encode information. Tak ada sangat latihan ke apa ke, just ini lebih kepada nota nota save as. PSP and SSB modulation notes. Okey, ada apa-apa soalan tak? Hello, Naim. Ada apa soalan? Tak ada tu. Awak faham ke semua ni? Faham. Faham? Apa yang awak faham Pasal power lah. Okey, cuba derive yang ni macam mana you dapat single sideband apa semua ni? Di sana ke tak? Derive lah macam mana you dapat equation ni. Untuk voltage tu lah. Bukan derive. Maknanya sekarang awak kena buktikan macam mana dapat equation ni. Zikri Zakir. Hello, Zikri Zakir. Ya, sir. Cuba awak buktikan macam mana awak dapat equation ni. Semua. Yang expanding trigo tu lah saya. Apa dia? Expanding trigo tu ya. Ya. Trigonometry ke. Expanding Dia pakai formula ni saya. Apa dia?
pakai sing A, sing B tu ke saya? Ya. Dia ada. Ada lah. Dan nota dia. So, boleh dapat? Ada dapat? Awak nampak ke sekarang? Sekarang awak nampak apa dekat kamera? Soalan SEM 1 2017 assignment. Soalan SEM 1 2017. Oh ni, banyak-banyak senarai soalan kan? Kan? Ya saya. Okay, contoh dia macam ni lah. Okay, awak nampak soalan nombor 12 ni? Nampak tak? Semua nampak tak soalan nombor 12 ni? Hello? Nampak saya. Okay, based on the figure 1 below, by using the single tone modulating signal cos omega mt, okay? Kita single tone modulating signal. So, mana single tone ni ada satu signal yang kita convertkan kepada cos omega mt. Okay, signal tersebut. Verify that the output of SSB generator is indeed a SSB signal. Okay, show that the upper sideband is a result from the subsection addition of the summation junction. Okay, sekarang ni you kena you punya modulating signal. Okay, sekarang ni you kena faham sistem. That's why kena faham sistem. Okay, cos omega CT ni ialah apa? Adalah apa? Signal carrier. Apa dia? Carrier. Carrier, ya. Ini you ada carrier. So mana sekarang ni ialah modulating signal awak M. Masuk. M ni akan masuk, dia akan M, dan bila dia keluar, yang ni dia keluar. Okay, yang ni dia keluar. Yang MT cos omega CT kan. Okay. So, awak punya verify the output. So, bermakna dekat sini, XSSB ni ialah output dia. Verify the output is indeed SSB. Sekarang ni dia akan campur MT cos omega CT campur dengan MT sin omega T ni kan. Dia akan campur. So, daripada situ, bila dia campur MT cos omega CT campur M sin omega CT. So, daripada situ, you kena convertkan, buktikan yang dia adalah output sebagai single sideband signal. Okay. Sekejap saya cari ada tak dia punya jawapan dia. Assignment project. Tak ada. Okay, awak boleh snap soalan ni. Ni salah satu contoh soalan lah. Okay, boleh snap soalan. Macam mana nak snap soalan ni? Boleh lah snap dengan handphone ke apa ke. Okay, jadikan dia sebagai dia punya tu. Dan juga di bawah ni. Di bawah ni ada satu lagi soalan berkenaan dengan SSB. Yang 13. Assume that the AM voltage signal with a carrier frequency of 1.150 kHz ni sebenarnya 1150 kHz has a complete envelope of GT AC 1 campur MT okay, titik AC sama dengan 500 volt. So AC ni ialah AC ni dekat dalam case equation ni setengah buku dia menggunakan amplitude sebagai dia punya EC awak tu dia gantikan sebagai A tu ialah amplitude.
dan GT tu mewakili envelope tu, modulated wave tu punya equation. So dia dapat yang ni. Okay, and the modulation is 1 kHz sinusoidal test to describe by M. Nilai M awak ni ialah 0.8 sin 2 pi. Bermakna sekarang ini ialah modulating signal. Bermakna EM awak ialah 0.8 dan frekuensi FM awak ialah 1 kHz. Okay, appear across 50 ohm resistive load. Compute the actual average power dissipated in the load. Alright, so bermakna sekarang dia suruh cari average power dissipated in the load. Bermakna awak kena cari dekat sini the average power. Average power tadi tu yang average power yang the actual average power dissipated in the load, and then the actual peak envelope power, what is maximum and minimum voltage of the given complex envelope. Okay, you boleh snap juga yang ni nombor 13 ni, ataupun nanti saya akan uploadkan dalam group WhatsApp jugalah yang mana yang perlu untuk awak study. Okay, yang berkaitan dengan soalan apa ni, BCG apa semua tu. Okay, the actual average power dissipated in the load. Ni ada jumpa ke dalam nota kita the actual average power ni? Average power. The actual average power tu maksudnya yang ni ialah P is the average power. The actual average power. Tak apalah, nanti kita tengok, and then kalau ada jawapan dia saya akan bagi tahu. Baik, ada apa soalan lagi tak? Soalan ada tak? Tak ada saya. Okey, kita berhenti dulu sampai sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.